Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala habibina wa syafi'ina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang dihormati saudara moderator di sebelah saya, Al-Fadil Al-Ustaz Fadli, seluruh div-div, kerabat-kerabat yang menjadi tetamu di dalam Dewan Istana Kebangkerian, para ustaz, seluruh ahli jawatan kuasa, termasuk pelajar-pelajar, anak-anak muda muslimin muslimat sekalian. Sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT dengan limpah dan kurnianya kita pada malam ini menjadi tetamu istimewa di Istana Kebangkerian yang tidak pernah dilakukan di negeri-negeri lain, di mana kita rakyat menjadi tetamu istana. Mudah-mudahan keseluruhan kita pada malam ini yang telah berusaha dan menghadirkan diri juga menjadi tetamu Allah yang mengundang keberkatan dan rahmat daripadanya. Kita telah pun berada pada penghujung ataupun semester yang ketiga daripada bulan Ramadan, yang mana dibahagikan bulan Ramadan itu kepada 3 peringkat. Kita berada pada peringkat yang penghujung, 20 yang terakhir. Dan alhamdulillah malam ini kita menjadi tetamu Allah kerana duduk di dalam majlis ilmu, majlis qiyamul lail, majlis menyebut nama Allah. Tak dapat tidak, kita wajib bersyukur kepada Allah, kerana tanpa taufik dan hidayah Allah, kita tidak akan berada dalam majlis yang baik seperti ini. Sebab tu kata ulama, kita nak dapat syurga Allah dengan kasih sayang Allah. Kalau kita nak tengok dengan kekuatan diri kita sendiri untuk menjadi tetamu Allah, kita tak harap. Tetapi semuanya dengan pertolongan Allah. Kadang-kadang hidayah ni kita tak faham. Kita berasa bila kita dapat mengerjakan ibadat, boleh sembahyang tarawih, boleh puasa, kita dok berasa kita lah yang menjadi punca hidayah. Mana aku lah. Kita kena buat perbandingan dengan saudara mara kita yang tak ada peluang macam kita. Kalau masa ni kita duduk dalam dewan yang mulia ni, dalam satu program agama, maka tidak semua saudara mara adik kakak kita yang bernasib baik macam kita. Di luar sana ramai lagi yang pada malam 20 terakhir dia tak sempat menghadirkan walaupun sesaat untuk duduk dalam majlis akhirat seperti ini. Jadi kalau kita muhasabah, rupa-rupanya kita dipilih oleh Allah, bukan dengan kuat kita dan bijak kita. Kalau Allah dah pilih kita malam ni duduk nerak depan tali racing, duduk tengok orang lumba renang, tapi kita dipilih oleh Allah,
untuk duduk dalam majlis yang berkat seperti ini. Yang mana kata Nabi SAW dalam hadis yang sangat terkenal, maksudnya majlis ilmu itu para malaikat melabuhkan sayap. Ulama kata maknanya mendoakan kesejahteraan dan keampunan di mana saja ada majlis-majlis untuk mengingat akan Allah ataupun mendalami ilmu agama Allah. 20 yang terakhir maknanya raya dah lama dah dan sibuk dah. Kebanyakan daripada kita nak raya. Hak tak beli lagi baju anak, ni minggu ni mak siap dah bulan Syaban. Dah so kira itu hak tak apa sihat. Ini sibuk kita. Maka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila 20 yang terakhir, mewajibkan diri melakukan amal-amal yang pada amal-amal itu sunat je, kerana mencari keredaan Allah. Kalau bernasib baik dapat Lailatul Qadar. Ada orang kata Lailatul Qadar ni pokok tunduk, pokok tengah sujud, pokok rokok. Kita tanya ulama-ulama, adakah Lailatul Qadar ni pokok dia kena tunduk? Jawab ulama, tak. Jadi kalau kita duk hitam kakang buka tikar, tak tunduk lagi pokok. Buka pula tikar, kat kupak dah tak tunduk pula. Dah ni malam 28 tak tunduk lagi. Jawabnya tidak ada syarat. Tak ada hadis yang menyebut bahawasanya malam Lailatul Qadar pokok tunduk, tetapi dia tidak mustahil berlaku kerana semuanya mudah bagi Allah. Tu jawapan ulama. Kalau Allah nak buat pokok tunduk pun tunduklah, tapi dia bukan syarat. Allah nak beri keistimewaan pada seseorang, dia akan apa saja, bukan kata pokok tunduk. Leni macam-macam dah Tuhan tunjuk. Di langit awan berbentuk nama Allah. Ada orang tengok, ada orang tak tengok. Ada orang tengok, biasa je. Ada orang tengok, zadathum imana, bertambah iman. Maka sama ada pokok tunduk atau tak tunduk, pastikan diri kita biarlah ada melakukan amal-amal. Lebih-lebih lagi 20 ada kata nak habis dah Ramadan. Sama ada kita dapat Lailatul Qadar atau tidak. Kata seorang ulama Mesir yang bila ditanya, dijawab dalam kitab dia, yas'alunaka fiddin, bagaimanakah dikira orang yang telah mendirikan qiyam Ramadan sesuai dengan program kita qiyam ismi malam ni. Jawab ulama ni, Dr. Syarbasi rahimahullahu ta'ala, siapa yang menunaikan solat maghrib, kemudian menunaikan solat isyak, kemudian menunaikan solat tarawih, kemudian menunaikan solat sunat, berapa rakaat yang dia rasa dia nak tunai, sama ada pada awal malam atau pada tengah malam atau pada penghujung dekat nak sampai subuh, maka orang ini telah hidup pada malam Ramadan ni. Kadang-kadang kita muat pukul 10 je, habis pukul 11, bermakna 1 jam telah hidup Ramadan ni pada waktu malam. Ada orang yang maknanya pukul 3 pagi baru dia bangun sampai pukul 4, maka pukul 3 sampai pukul 4 telah berdiri Ramadan baginya. Yang tak dapat qiyam Ramadan ni, yang tak ada heran langsung, garik pun tak dapat, benda isa pun tak ada, terawih kat jual stocking. Dah orang duduk ramai-ramai qiyam mulai, dia qiyam dua ni. Dia makan rojok bira jalan, makan colek. Dia qiyam colek. Jadi dosa ke tak? Tak dosa, tetapi rugi yang sangat-sangat. Jadi alhamdulillah kita faham dah, dan kita tak ambuh rugi seperti mana tahun hak lepas-lepas. Walaupun kita tidak dapat beramal seperti mana amal salafus salih, daripada garik sampai ke subuh, daripada isa sampai ke cerah,
daripada tarawih terus dak berdiri dak duduk, melainkan rokok dan sujud sampai ke subuh. Tetapi sedikit itu pun jika diterima oleh Allah menjadi benteng kita daripada api neraka Allah. Batu disebut dalam hadis dhaif, kata Imam Suyuti, wa akhiruhu itqum minan nar. Akhir sekali daripada semesta Ramadan ini pembebasan daripada api neraka. Dan kita yakin dosa kita banyak. Sama ada kita ni rakyat jelata ataupun siapa saja, kita banyak dosa pada Allah. Maka bila kita banyak dosa kepada Allah, tak dapat tidak, kita tak boleh mati bawa dosa. Betul tak? Walaupun sikit, kita nak mati dalam keadaan bersih licin. Kerana kalau ada sikit dosa dan dosa itu yang menyebabkan kita disembang dalam neraka, maka jadilah dalam sebuah hadis seorang laki-laki yang paling ringan kena azab kerana dosa dia sikit sangat, dia diberi pakai sepasang selipar daripada api neraka. Bila dia pakai selipar tu, otak dia gelegak macam bubur dalam peruyuk. Dia berasa dia yang paling seksa. Rasulullah kata dia yang paling ringan kerana dosa dia paling sedikit. Adakah kita samalah dosa dengan laki-laki ni yang paling sedikit? Kita rasa kita banyak dosa mata, dosa telinga, dosa macam-macam dosa. Nak musim Olimpik ni, nampak? Tadi baru tarawih, nak selawat apa gegar tiang rasuk surah masa tarawih, tapi balik lagi terjun papang anjar. Nampak tak? Habis licin tarawih. Tarawih boleh 15 riyal, tengok papang anjar hutang balik 3 riyal. Nampak? Inilah masalah. Bukan maknanya Islam itu menentang sokang, tapi sokang yang tidak ikut peraturan syarak. Nampak? Baru ni dengar khabar ramai dak pergi tarawih, ada imam yang dak turun tarawih kerana menonton live tandingan badminton. Mujur kalah. Lepas dak tarawih, padahal badminton tu dia ada ulangan tau. Ada ulangan tau. Tapi oleh kerana jiwa dia panggil jiwa. Nah, kalau orang jiwa akhirat, walaupun dia minat badminton, walaupun live, ini penting, pertandingan final merebut sekeping emas yang diletak tali disakut di atas tekuk. Tapi dah dia jiwa akhirat, tak apa lah sekarang tengok ulangan mesti ada. Kalau tak ada ulangan, YouTube wajib ada. Nampak? Dia akan pergi tarawih dulu. Ada diberitakan imam yang tidak hadir dan bila menjadi imam, kerana imam sangat berminat dengan badminton dan dia ada 9 batang raket. Ni cerita katung. Walaupun semayang tarawih ni tidak wajib, tak ada ulama kata yang tak semayang tarawih berdosa, tetapi jadi jangan kita ni katung sangat dalam kehidupan. Nakal tak apa, jangan siapa jadi katung. Hari tu masa Piala Dunia, saya nak pergi ngajar sebuah surah, dan malam tu final pukul 8 malam. Kalau tak silap Brazil lawan benda itu, Brazil. Jadi final pukul 8 malam, kuliah maghrib. Lepas asar, pengerusi surah telefon. Dia kata, "Ustaz, jadi kita mesyuarat dah semalam, boleh tak nak minta cuti sekali kuliah malam ni, pasal malam ni final Brazil." Tak? Pengerusi surah minta cuti. Jadi kita kata, dah apalah. Dah tambah dah orang nak tengok bola, kita pun nak tengok juga. Tak? Dah molek. Maknanya kalau dia kata dak cuti, kita pergi ngajar. Siapa minta cuti? Maknanya kuliah dengan bola minta cuti, nak tengok. Padahal 3 kali pula ulangan selepas tu. Itu jenis dia panggil jiwa. Jadi kita ni jiwa biar akhirat. Faham tak? Cari pitih belaka, jiwa akhirat. Kaya projek besar, jiwa akhirat. Kalau gitu selamatlah kita. Kerana kita duduk dalam dunia dah boleh nak elok dah dengan hiburan yang ada dalam dunia. Tapi biarlah kita jiwa akhirat. Ni dak Olimpik memang mengkikis banyak sangat daripada pahala-pahala tarawih kita.
Nah, kita semayang tak macam Sayyidina Usman. Kita berdiri qiyam tak macam Rabi'atul Adawiyah. Sujud kita tak macam Imam Hanbali. Rakaat kita tak macam Imam Malik. Nah, kita membaca di dalam qiyam kita khusyuk tidak seperti para sahabat. Maknanya kopeh sangat solat kita. Lepas tu kita tengok pula benda-benda yang menyebabkan maknanya dipotong banyak markah daripada ibadat-ibadat kita. Nah, ada satulah perkara yang sangat merugikan kita. Hak ni turun wal asri, demi masa hak ni ramainya manusia berada dalam kerugian. Masalahnya bukan sokang tu salah, tapi cara ahli sokang tu salah. Nah, berlari dia telanjang gitu, pakai luar kecil 100 meter. Masa masuk ke dalam balapan tu dia pakai seluar panjang, track shoe. Siapa dekat balapan nak start tu dia pecah seluar. Oh, masa tu power. Nampak? Tak kira 100 meter ke 400 meter ke 200 meter 1500 3000 meter 40000 meter berganti-ganti, tak ada kira. Masuk molek pakai luar panjang, sampai dalam ni jadi telanjang. Yang Nabi kata kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Mereka ini pakai pakaian tapi telanjang. Bila dia pakai gitu, dia menyebabkan orang terpandang-pandang. Memang sungguh. Kalau tengok-tengok cerita lain tukar. Pasal apa? Seksi. Seksi ni asalnya bahasa Melayu, seksa. Orang putih tak kerti naik eja jadi seksi. Nah, mana seksanya mata tengok. Bolehnya buang seluar, bukan peluang seluar, buang seluar tu dah. Nabi kata siapa yang menjatuhkan pakaiannya di khalayak ramai, dia zulmah yaumul qiyamah. Dia gelap di padang mahsyar. Kita hak tukang tengok, oh beres selalu. Nah, Tosa kata mak rempik tu imam. Beres. Nampak tak? Tapi bukan tu imam di sini lah. Belah-belah jeli ni. Ada mari? Bukan juga. Cameron Highland. Jadi masalahnya bila manusia ni laki-laki, memang makanan dia perempuan. Faham? Sama ada dia makan dengan mata dia, dia makan dengan tangan dia makan dengan pendengaran dia. Makan dengan telinga perempuan ni maknanya asyik mendengar nyanyian wanita. Makan dengan mata ni mata duk sedap tengok. Nah, kalau dia berlari pakai baju kurung dia tahan kira. Pakai spender kecil. Nampak? Kalau Astro tu dia boleh pilih pula. Dia ada 10 channel tu baik. Nampak? Boleh pilih. Hak tengah lari, hak main bowling, akak berat, taekwondo. Nah, perahu layar, kolam renang. Nak ambil hak mana? Nampak? Kolam renang boh. Nampak? Kolam renang. Tak kira mu ustaz ke, mu tu imam ke, tok bila ke. Jeng. Tak boleh, dia tak boleh kalau orang puang ni. Depan kat ramai ni kita boleh buat warak Melaka, buat warak. Tak. Balik garang. Nampak tak? Ini masalah. Jadi pahala kita hak sikit dah. Solat kita tidak macam salafus soleh. Tiba-tiba kita pergi tengok pula yang disebut dalam satu hadis, man mala ainahu minan haram mala Allahu ainahu min jamri jahannam au kama qala. Barang siapa yang membuka matanya lalu melihat benda yang diharamkan oleh Allah, maka di akhirat nanti Allah akan sumbat dua matanya penuh dengan bara api neraka. Allah panas bara api neraka. Disebut dalam hadis yang lain bara api neraka ni 70 kali ganda lebih sejuk daripada api dunia ni. Ada hadis yang lain pula kata jikalau ahli neraka yang sedang meminta tolong kepanasan diazab dalam api neraka dipindahkan ke dalam api dunia, maka akan tidur dan menari-narilah bergembira ahli neraka kerana sejuknya api dunia ni. Sedangkan kita api dunia panas dah. Kita bayang Allah masukkan api
Neraka dalam mata kita. Tak api neraka kita teh obat nyamuk balik sekarang. Sekali seorang dah. Balik sekarang ambil obat nyamuk, buka mata, suruh bini kita cocoh. Jangan lama, 5 saat. Memang esok pakai spek hitam. Badi buta mata kita. Maka itulah maknanya, dahlah maknanya azab tu sengsara, tapi pahala kita bila kita bertemu dengan Allah terhakih banyak. Ya, jadi bukan Islam ni anti sokang ni, tidak. Tapi cara sokang tu sebahagian daripada pertandingan. Memang jelas sangat mana haram mendedahkan aurat. Ada sokang yang jenis menutup aurat. Ada tak sokang tutup aurat Olimpik? Ada tak tutup aurat? Sokang benda tutup aurat. Lawan pedang. Molek-molek ada. Tutup habis siap dengan pakai purdah. Faham tak? Lepas tu snooker. Snooker molek dengan pakai baju kok comel loteng. Molek-molek ada. Jadi gitulah, jaga-jagalah. Sebab sama-sama kita ni kena potong. Kiri kanan kita ni ada tukang tulis, ada tukang potong. Jadi potong. Hari kita bertemu dengan Allah, kita tanya, dah mana terawih? Kan kita terawih gitu kan? Mereka kata dah betul, dah mu terawih. Tapi lepas mu terawih mu tak ingat hari tu terjun papang anja. Apa tak? Oh gitu pula. Potong mereka. Tok Imam pula kata, saya nak malang sehari dak mi 20 rakaat dak. Main lapang saya 20. Masuk dengan witir 23. Mana lapar tak ada skepeng Malaikat kata betul dah. Tapi kan masa balik itu Tok Imam tak tengok dengan bini Tok Imam renang berirama. Renang berirama jahat sekali. Punggung naik ke atas air. Faham tak? Bawa bakar sekerbang, jatuh sekerbang. Jangan main kau puang. Batu aurat ni iaitulah maharuma, apa benda ni? Ru'yatuhu, benda yang haram kita lihat. Bukan haram tu untuk semua orang, haram kita lihat. Lepas tu dia kata binatang dia ada aurat tak? Kita ada aurat. Sebab aurat juga bermakna ma yajibu satruhu, perkara atau anggota yang wajib tutup. Maka lembu wajib tutup aurat. Tak ada apa pada masyarakat kita tengok ramanya lembu. Mana lembu ramah nak masuk neraka? Lembu kata tak tutup aurat. Tak ada. Lembu tak wajib tutup aurat. Tak ada lagi kita jumpa lembu kalau lalang. Tak ada lagi. Dah kambing ni guana ramah ngak kambing. Nak masuk neraka siapa berjuta-juta ekor kambing, kata pasal itu tak akan luar. Ada. Kerana dia tidak ada aurat. Aurat ni manusia. Wajib kita tutup. Daripada siapa wajib tutup? Daripada manusia juga. Daripada binatang tak wajib tutup pun. Jadi kalau kita nak tengok sokang yang tidak haram, senang berirama, renang berirama, ikan lomba-lomba. Haram tak kita tengok? Dia main penyung-penyung lapak gitu. Haram tak? Tak haram. Dari ikan lomba-lomba dah tu dia tak pakai kain pun. Ikan tidak ada aurat. Gimnastik berirama, lepo bola sambut. Nampak? Anak dara saja. Bukan sambut dengan tangan, sambut dengan kakang. Dia duduk cacang itu, dia lepo bola, lepas tu dia geluling, dia kakang. Jatuh celah kakang bola, lekuk gitu. Faham? Kita rubber spek nampak? Potong, tak ada skepeng. Seronok lah. Tapi tengok habis amalan kita. Nampak? Baik, kita insya-Allah ada masa 1 jam lagi. Jadi sedikit tazkirah sudah memadai. Mudah-mudahan baki daripada Ramadan ini kita sempat membetulkan keadaan untuk menjadi tetamu Allah. Tak banyak pun kita ada sedikit nak tanda peringatan kita kepada Allah. Batu kita rasa teroja bila dengar maknanya pihak istana dan pejabat agama buat majlis seperti ini.
Nak yang kita dak dengar berlaku di negeri lain. Boleh buka pula. Tadi orang email saya, telefon, mesej, inbox Facebook, dia kata dah rakyat biasa boleh masuk ke dak ni? Kena tiket ke dak? Nak dak, memang buat untuk menunjukkan bahawasanya di mana-mana saja, di mana-mana kita berada, di situlah kita takut kepada Allah. Dan pada malam ini istimewa kita menjadi tetamu Istana Kelantan. Tak, kerana pihak yang berwajib telah pun menyediakan istana untuk kita mengerjakan semayang. Dah kalau istana jemput semayang, tak bermari juga, bodoh sangat. Nampak tak? Apa istana panggil ajak mari qiyamul lail, dak mari juga, mana sombong benar. Neh, hak guana lagi nyenok. Nak, jadi insya-Allah baki lagi tak banyak hari dah. Mudah-mudahan kita sempat habiskan untuk terus menjadi tetamu Allah dalam sedikit daripada cebisan Ramadan pada tahun ini. Dan kalau dipanjangkan umur, kita dapat bertemu dengan Syawal, maka kita tangisilah walaupun tak terbit air mata, iaitu Ramadan yang telah pergi 2-3 hari lagi. Kerana pesing orang-orang yang disebut oleh ulama-ulama, golongan-golongan yang rindu kepada Allah, golongan yang kasih kepada Ramadan, bila Ramadan telah habis, mereka berduka cita macam orang cerai, macam orang mati bini, susah hatinya kerana Ramadan tahun depan belum tentu kita sempat. Jadi insya-Allah panjang umur, penghujung Ramadan kayak gini, ambil masa 5 minit untuk kita merasa sedih atau berduka cita nak dengan perginya Ramadan. Kerana bila Ramadan itu masih ada, kita menjadi tetamu Allah yang paling istimewa. Insya-Allah kita terus kepada soalan. Silakan Ustaz Fadli. Okey, terima kasih kepada Ustaz di atas ringkas dan ada yang bertanya dulu banyak. Maka siang pendukung saya dia mau buka suatu lebih soalnya. Tapi saya kira pasti ada dia tanya dia teman Ustaz boleh gitu. Tapi mungkin Ustaz jawab. Okey, soalan yang pertama. Ustaz ada jawab dulu. Okey, dia tanya malam Lailatul Qadar ni semanda ya? Malam Lailatul Qadar ni semanda saja. Jadi katalah dia telah kemarin ni di negara itu, bagaimana dengan mereka di hukum dan sebagainya? Soalan pertama. Jami. Dia tanya kalau malam Lailatul Qadar tu semalam je. Dah kalau malam ni yang berlaku di sini, di Kelantan ni, dah kalau orang Amerika ni siang lagi. Nampak? Nanti di London ni siang lagi, dah terjun ni. Nampak? Jadi dah berlaku dah sini, dah orang-orang di London, orang Islam di sana hak beribadat pun tak ada Lailatul Qadar. Jawabnya, semua manusia akan mendapat satu malam daripada Ramadan, malam Lailatul Qadar. Ini jawapan ulama. Di mana saja kita berada, kita akan mendapat dalam satu Ramadan tu ada satu malam Lailatul Qadar. Kalau kita dah dapat di sini di Kelantan ni satu malam Lailatul Qadar, maka tidak ada lagi di Kelantan pada malam yang kedua Lailatul Qadar. Orang yang duduk di mana? Duduk di Amerika, dia dapat satu malam Lailatul Qadar, maka dia tak akan dapat lagi. Begitu juga ada orang tanya soalan, kalau kita duduk sini Lailatul Qadar, catatkan malam ni lah. Untuk guru kita telefon mesej, Lailatul Qadar malam ni. Saya dah. Kita pun ibadat lah banyak-banyak. Lepas tu kita pun naik jet, kita pergi negeri hot dog Malang lagi. Faham tak? Katakan di London, kita naik jet sampai London, kita tunggu Malang, pula sekali lagi Lailatul Qadar. Jadi dua lah dapat. Jawabnya tidak. Satu saja untuk satu bulan dan satu saja untuk seorang. Kalau kita tidur pun, kita dapat Lailatul Qadar, cuma dapat dalam tidur, tak ada benda. Faham tak? Itu jawapan ulama. Tiap-tiap malam Ramadan kita tidur. Pas mayat garik, Malaysia tidur. Bangun tak bangun subuh. Dapat Lailatul Qadar? Dapat. Kerana dalam sebulan ada satu malam Lailatul Qadar. Cuma dia dapat dalam tidur. Dah dapat dalam tidur, dapat ke mana? Dapat macam ginilah, ada orang ngajar dia tidur. Faham tak? Lepas tu dia dapat dalam tidur. Dapat dalam tidur, dapat gua ni. Dah 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 dapat macam ginilah, ada orang ngajar dia tidur.
Dia ada tapi tidur kerang-kerang. Boleh ilmu tak? Boleh tak ilmu? Tak boleh mega tidur. Dalam celik pun tak faham. Nampak? Jadi insya-Allah tak susah masalah tu. Seorang sekali diberi peluang dalam sebulan Ramadan untuk mendapat Lailatul Qadar. Cuma peluang itu sama ada kita sedang tidur ataupun sedang sibuk dengan dunia ataupun sedang beramal seperti semayang, qiyamul lail dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz tadi banyak berbicara tentang pasal Olimpik. Jadi ada satu dua soalan dengan sikit. Nama dia tanya, tergabung apa hukum bermusafir? Kata dia tengok bola, kata main ini di Kuala Lumpur, dia kata berjamu pasal. Okey. Yang kedua, apa hukum puasa di Olimpik hari itu? Kerana posibiliti dapat ingat mana kalau puasa di dengan posibiliti. Soalan cari malam. Baik, kita nak pergi Kuala Lumpur main sokang, boleh jamak kosong ke tak? Kadang-kadang dia balah, ni kata boleh jamak, ni kata tak boleh jamak. Ada satu kaedah yang kita tak pakai, yang disebut oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab usul fiqh. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'as. Maksudnya keringanan syarak tidak diberi kepada perkara maksiat. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala menyebut, kalau kita memang niat nak pergi tu nak buat maksiat, maka tak boleh nak jamak qasar. Kerana jamak qasar sebahagian daripada keringanan agama. Tujuan kita pergi tu memang nak buat maksiat. Tapi kalau kita bukan tujuan nak pergi buat maksiat, siapa dinu berlaku maksiat, maka boleh jamak qasar. Contohnya dia nak pergi makan angin. Bawa anak bini ni cuti 3 hari nak pergi makan wangi. Di mana? Di Patah Desaru, Johor. Duduk di resort Bira Patah 3 hari 3 malam bawa. Maka makan angin ni kata ulama hukum dia benda. Makan angin ni hukumnya harus. Harus. Tak salah sikit pun. Tapi siapa dinu dia duduk tepi pantai, dah tengok pakai bikini saja lalu ke depan muka dia. Maka tidak dikira datang nak buat maksiat. Dia tujuan dia gitu nak berehat sahaja. Cuma di tempat dia berehat ada berlaku perkara maksiat. Tu bukan niat dia. Maka tidak menjejaskan keharusan dia melakukan jamak dan qasar. Maka dalam bab nak pergi main sokang, bab tu ada sokang yang tak langgar peraturan syarak. Contohnya lah, umpama dalam sokang itu bukan sokang yang maknanya dikira melakukan perkara mungkar dengan ijma'. Kalau perkara itu mungkar dengan ijma', dengan sepakat ulama', maka memang dikira maksiat, tak boleh jamak dan qasar. Apa dia contoh? Sokang yang tidak berlaku ijma', perkara itu mungkar, main bola. Main bola ni dia pakai seluar pendek. Masalah laki-laki pakai seluar pendek ni tidak berlaku ijma' ulama haram. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala hukumnya haram. Nampak? Pendapat dalam mazhab Hanafi tidak haram. Maka Nabi kata man ra'a minkum munkara dalam hadis yang terkenal. Perkara mungkar ini al-munkaru bi ijma'in, dengan ijma'. Faham tak? Dengan sepakat. Jadi bila sepakat ulama benda tu haram, maka tidak boleh kita jamak qasar. Tapi kalau mana setakat pakai luar pendek, masih lagi berlaku perselisihan di kalangan ulama-ulama mujtahid, maka tidak dikatakan haram dengan ijma', maka tidak masuk perkara mungkar. Bila tidak masuk ke mungkar bukan maksiat, maka boleh lagi nak jamak dan qasar. Tapi kalau maknanya berenang pakai luar dalam saja ke kurang, ada khilaf ulama tak? Tak ada khilaf. Tak ada mazhab Syafi'i kata haram renang perempuan depan khayat laki-laki. Nak pasal pakai bikini. Lepas tu mazhab Maliki pula kata tak haram kalau pakai coli tu besar sikit. Tak ada gitu. Mazhab Hanafi pula kata kalau pakai maknanya spender tu besar sikit, baju dalam tu besar sikit, jadi makruh saja, tak ada. Pak-pak mazhab, pak-pak imam mujtahid ni kata haram semata-mata ni. Kerana telah zahir dikira bertelanjang di khalayak ramai. Kalau sokang gitu niat nak pergi main, maka tak boleh dah nak jamak qasar kerana ada tujuan maksiat. Nampak?
Kemudian masalah sokang ni pula. Musafir macam orang duduk tikar. Hak ni kata boleh jamak, hak ni kata macam mana pula keadaan main Olimpik ni. Baik, kita pergi nak buat maksiat ke tak? Hak tadi kias dengan tadi. Sokang kita tu maksiat dengan ijma' ulama ke tak? Maka dalam perjalanan pergi dan balik, kalau tujuan bukan nak buat maksiat, maka kita boleh jamak qasar. Siapa di London nak duduk berapa hari? Nak duduk 4 hari dan ke atas. Nak duduk 4 hari, maka masuk ke kota London, Manchester tak? Siapa di Manchester, maka dia telah dikira pemukim Manchester. Maka bila datang nama mukim, haram jamak dan qasar. Tak, dia nak pergi 3 hari ataupun kurang. Dah guna pergi 3 hari je. Pasal dia johang menunggu. Faham? Dia tak main tu, main kualipak tak ada. Dia johang menunggu akad berat 500 kilo. Faham tak? Jadi nak pergi 2 hari saja. 2 hari kurang pada 3 hari, sampai di Manchester sekalipun dia masih dikira musafir yang singgah di Manchester, masih lagi boleh jamak dan qasar. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Ini soalan yang lagi menarik di sini. Apakah hukum wang royalti Kelantan? Apakah hukum wang royalti Kelantan diambil kerajaan pusat, dijadikan warisan bagi kepada rakyat Kelantan? Boleh. Soalan yang sangat menarik. Yang tukang tanyanya senang, tukang jawabnya susah. Jadi dia tanya kita masalah royalti wang rakyat negeri Kelantan diambil kemudian dijadikan sebagai wang ihsan. Jadi soalan ni dituju kepada kita. Kita ni mangsa yang pertama rakyat negeri Terengganu. Jadi kita yang pertama negeri Terengganu telah dibuat gitu. Dulu duit negeri Terengganu ni diberi kepada kerajaan. Tetapi tidak diberi lagi. Beri sebagai sumbangan ihsan semata-mata. Jawabnya, setiap rumah dia ada orang yang memegang kuasa membelanjakan ataupun mengawal perbelanjaan. Biasa di rumah kita ada anak, ada bini, ada suami. Siapa yang menjadi ketua untuk mengawal perbelanjaan? Suami. Faham? Suamilah. Rumah kita lah, pasal kita tok laki. Rumah sebelah tu tok laki dia pula yang kawal. Rumah depan tu tok laki dia. Boleh tak kita nak ambil duit hak rumah sebelah tu, kita sendiri yang kawal? Duit gaji awak bulan ni, start pada bulan ni, biar beri ke saya akan beri. Awak nak beli aiskrim apa, saya beri. Jadi tak gitu? Tak jadilah. Dia rumah dia yang pegang. Kita rumah kita yang pegang. Anak kita nak beri, kita patut minta, kita patut beri atau tidak. Bini kita nak beli barang, kita patut beri atau tidak. Kita ketua rumah tangga. Tidak akan jadi baik mana-mana rumah tangga yang duit dia diserah kepada orang lain untuk kontrol. Nampak? Tak jadi gitu. Faham tak? Kita tuan rumah, tapi gaji bulan-bulan kena beri ke orang lain, orang sebelah rumah kita. Lepas tu kalau nak belanja kena minta dengan dia. Kalau dia lambat dah, tak ada orang buat lagu tu. Begitu juga dengan negeri. Maka Allah beri tiap-tiap negeri dia ada lebih kurang dalam kurnia Allah. Ada orang banyak piti dengan balok, ada orang dengan gas, ada orang dengan minyak, ada orang dengan tanam-tanaman, sawit, getah dan sebagainya. Maka setiap negeri kita telah lantik menteri besar kita sebagai ketua ataupun suami dalam rumah tangga, yang bila anak-anak nak belanja itu rakyat negeri itu, maka dia akan minta dengan menteri besar. Nampak? Itu cara dia. Kalau gitu tiba-tiba kita nak kawal negeri kita, orang lain yang pegang duit, masalah. Begitu juga pejabat pertanian, duit dipegang oleh pejabat pendidikan. Jadi susah. Pejabat pendidikan nak buat belanja berapa kena minta dengan jabat aiwang. Jabat aiwang pula jabat balok pegang. Jadi habis lain akan jadi nak huru-hara. Tak baik buat lagu tu. Jadi kita fahamlah, sepatutnya masing-masing negeri dia yang pegang segala harta negeri itu. Kerana maksud ketua negeri dia adalah diamanahkan oleh rakyat
untuk membahagikan atau membelanjakan dengan cara yang betul segala kekayaan di dalam negeri tersebut. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih sekali lagi. Ini soalan daripada Dr. Makabda. Daripada Dr. Makabda. Dia kata, saya acap kali sudah sakit sehingga terlepas waktu solat. Adakah saya kena untuk solat ataupun ada guna lain? Dr. Makabda. Comel soalan. Doktor pakar bedah tanya, dia kena bedah orang, lepas tu terlepas semayang. Guana hukum dia? Ramai juga orang duduk tanya soalan-soalan ni. Dulu mula-mula kita start mengajar tu, orang tanya soalan di atas kertas. Kertas tu kita buat balik, lipat dalam kitab, balik sipang. Jadi dalam hati bila banyak kita nak tulis buat buku. Jadi kertas hak kita sipang tu akhirnya menjadi 2 guni. Jadi orang rumah kata duduk dok taruh buat benda, bertambuh-tambuh macam bilik orang gila tu. Nampak? Kertas orang tanya dah. Jadi memang banyak orang tanya masalah bedah ni. Jadi bila kita bedah orang, lepas tu masuk waktu mayang garik, dah takkan nak tinggal. Perut tu buka gitu, jatuh duduk atas meja, tinggal jap lagi mayangnya. Nampak? Molek lagi tikus jatuh. Nah, keri kekoh kucing ke? Jadi ulama jawab siap belaka dah sebenarnya. Siap belaka dah. Segala permasalahan telah dijawab oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab fatwa. Nampak? Dulu kita suka baca kitab fatwa. Kita baca kitab fatwa Mufti Mesir, fatwa Azhar, fatwa Mufti Syria, fatwa Tok Syekh Mekah, fatwa Mufti Indonesia, fatwa Mufti Johor, fatwa Mufti Terengganu, Mufti Kelantan. Buku fatwa saja sampai penuh. Padang duk baca hak tu. Rupa-rupanya jawapan-jawapan yang ditanya oleh orang-orang sekarang bersepoh-sepoh dah dalam kitab-kitab fatwa. Nampak? Bila kita bedah orang, pembedahan itu major. Maknanya pembedahan yang penting, yang tak boleh kita tinggal. Nampak? Tak boleh tinggal pasal dia pakar bedah. Dia kena siapkan juga pembedahan jantung tu. Dan dia tidak mengerjakan solat. Dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu taala harus. Hukumnya harus. Kerana menyelamatkan nyawa. Tapi kalau pembedahan yang kecil tidak harus. Mak repik jatuh mutu, cari sikit kat siku ni. Maka dia nak suruh selesai juga. Dak mayang garik ni doktor haram. Pasal apa? Kerana ini tidak melibatkan nyawa. Dia berubat, tunggu kerja. Nampak? Tak apa suruh beromba betul. Aku nak mayang garik dulu. Tak ada masalah. Tapi kalau pembedahan meja, pembedahan yang besar, yang kalau dia lari melibatkan kemungkinan mudarat nyawa orang, maka tidak berdosa. Doktor bedah tadi tidak lagi solat maghrib pada waktu sudah nak habis, dengan syarat tidak ada orang boleh ganti dia. Faham? Tidak ada orang boleh ganti. Dalam kitab-kitab lama disebut kita lalu kok sungai, kita pandai berenang, kemudian kita dengar orang minta tolong, jatuh dalam sungai. Budak kurangnya main motosikal kat atas parit berdebak jatuh dalam sungai. Kita lalu tolong. Kita pandai berenang. Ulama kata wajib kena terjun dalam sungai untuk menyelamatkan nyawa orang yang lemah tu, sekalipun waktu sudah hampir tamat. Nampak? Di maaf tidak lagi mengerjakan semayang kerana menyelamatkan nyawa orang. Tapi kalau benda kecil tak boleh. Benda kecil tak boleh. Mana? Tak semayang lagi. Tapi nak selesai kat tugas sikit lagi, nak selesai juga. Tidak susah esok lambat. Tak boleh, kerana kerja-kerja hak benda lagu ni benda kecil. Adapun selamat nyawa orang dibolehkan. Jadi kalau siapa jadi perekat doktor bedah yang maknanya mudaratkan nyawa orang dan tidak ada orang boleh ganti dia, boleh dia meninggalkan solat. Yang kata jamak bukan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tak payah jamak, dia meneruskan kerja bedah dia walaupun habis waktu semayang, tidak berdosa. Wallahu a'lam. Boleh berkata sembahyang qiyamul lail cuma ini
Tapi kita tidak dalam TV. Yang TV. Dia tanya boleh tak qiyamul lail tak tidur lagi. Qiyamul lail ni sebenarnya bukan semayang saja. Kalau tahajud memang khusus semayang. Tahajud memang semayang. Jadi tahajud ni dalam mazhab Syafi'i disyaratkan tidur sedikit. Adapun qiyamul lail tidak ada ulama syarat tidur. Qiyamul lail ni maknanya bangun untuk mengerjakan ibadah. Apa yang paling afdal dalam qiyamul lail? Solat. Orang tanya ulama, adakah qiyamul lail bermakna solat? Bukan bermakna solat, tetapi bangun mengerjakan amalan-amalan. Sama ada berzikir, berselawat, beristighfar, membaca Quran, ataupun murajaah kita, ataupun maknanya tafakur, ataupun semayang, semua tu dipanggil qiyamul lail. Dan bukan qiyam ni makna bangun diri semayang. Bukan qiyam makna qiyam semayang. Qiyam maknanya dia tidak tidur. Nampak? Tidak tidur. Macam qama Zaidun. Qama Zaidun bukan shalla Zaidun. Zaidun tidak tidur. Dia berdiri. Berdiri bukan makna berdiri. Berdiri kadang-kadang makna berdiri. Berdiri kadang-kadang makna duduk. Faham? Sebab tu panggil qiyam. Bukan qiyam tu mesti qiyam. Walaupun dia duduk, dia panggil qiyamul lail. Dia tak qiyam, tak berdiri, dia duduk Tapi subhanallah, 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 subhanallah. Bini sebelah bunyi. Macam ke lori tanah bunyi. Dia tak. Subhanallah, subhanallah. Dah dia bangun tak? Tak. Dah qiyam kan ni. Qiyam bukan makna qiyam berdiri semayang. Qiyam maknanya bangun daripada tempat tidur. Jadi tak ada syarat kita kena tidur dulu. Buatlah apa saja dinamakan qiyamul lail. Walaupun kita duduk jereng-geng, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, dia panggil qiyamul lail. Mana malamnya itu dia tidak tidur. Wallahu a'lam. Soalan yang seterusnya dia tanya menerangkan apa itu gerakan Freemason dan juga gerakan apa? Gerakan Freemason. Ditanya apa makna Illuminati dan Freemason. Inilah gerakan-gerakan yang menjadi cabang sulit Yahudi laknatullah. Freemason ni memang yang diasaskan oleh orang-orang Yahudi di Israel, yang berpengkalan di Amerika. Sebenarnya tujuannya untuk memenangkan Yahudi di atas muka bumi. Orang Yahudi ni dia kira dia bangsa yang paling mulia. Dia percaya daripada dulu dah. Dia keturunan Nabi Ishak, dia keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Yusuf. Keturunan lain tak pakar awam belaka. Dalam konsep agama Yahudi, selain daripada Yahudi adalah binatang. Nampak? Jadi mesti dia nak menang, dia kena tundukkan musuh-musuh Yahudi. Dikategorikan musuh Yahudi nombor 1 Islam. Kita ni orang Islam ni musuh orang Yahudi nombor 1. Nampak? Walaupun Yahudi itu bermusuh dengan Kristian, dengan apa? Dengan Majusi, dengan Hindu, tetapi Islam nombor 1. Jadi yang paling susah sekali yang memberi lawan kepada Yahudi adalah orang Islam. Kerana Islam dibimbing oleh Al-Quran dan hadis. Nampak? Jadi caranya untuk macam mana nak jatuhkan orang Islam. Bukan jatuh rebah berdebak, tetapi orang Islam sudah tidak berfungsi, maka Yahudi dapat menakluk dunia. Caranya mudah saja, supaya orang Islam tidak lagi berpegang dengan ajaran Islam. Itu saja. Jadi nak buat supaya orang Islam tak ikut ajaran Islam, maka dibentuklah berbagai-bagai pertubuhan. Faham? Untuk melemahkan akidah umat Islam itu sendiri. Dengan bermacam-macam cara. Ada cara halus, ada cara kasar, ada cara peperangan, ada cara dalaman. Nampak? Jadi macam-macam pertubuhan yang ada meresap masuk di dalam orang Islam, negara umat Islam, masuk dalam fikiran orang Islam. Ada yang karang kitab, ada yang buat buku agama, tetapi tujuannya nak melemahkan orang Islam. Jadi tak kira namanya Freemason, Illuminati dan sebagainya, semuanya adalah cabang-cabang tentera Yahudi laknatullah
untuk memenangkan dia. Dan tujuan pertubuhan ini adalah untuk melemahkan musuh-musuh dia. Nombor satu sekali adalah orang Islam. Batu kalau kita pergi kedai-kedai buku, nak beli dah kitab Qur'an nak buat talaki tu, beli dah. Kalau ada orang cerita apakah makna Freemason, nampak serangan Freemason ke atas dunia Islam, belilah 15 riyal saja. Macam-macam ulama ustaz-ustaz tolong karang dia ni. Tak menyatakan rahsia-rahsia serangan Yahudi untuk menghancurkan Islam. Nak hak kitab beli sok modah, i'anah beli dah. Nampak Sirajul Talibin ada dah. Nak beli attack, orang tolong karang, beli baca supaya kita faham. Nak, dan bila kita faham, kita berjaga-jaga. Sebab itulah kalau Hitler Jerman dia nak supaya bangsa Aryan takluk dunia, maka musuh nombor satu dia Yahudi. Maka Hitler Jerman dia bunuh orang Yahudi. Orang Yahudi pula nak takluk dunia juga, kerana bangsa lain tak layak duduk atas muka bumi. Kalau nak duduk pun menjadi hamba. Maka cara nak realisasikan akan cita-cita Yahudi, mestilah lemahkan segala lawang-lawang yang nombor satu sekali orang Islam. Maka tertubuhlah Freemason dan sebagainya, dihantar di dalam negara Islam untuk meracuni fikiran umat Islam supaya mereka lemah daripada pegangan mereka dengan Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Yang seterusnya, boleh ketika kita berdoa untuk orang bukan Islam kerana sukan Olimpik. Doa untuk bukan Islam. Lek mana ni? Baik, dia berdoa untuk orang bukan Islam yang main sukan Olimpik supaya dia menang. Boleh ke tak? Jawabnya boleh kalau nak berdoa. Nah, tapi pada segi hukum, baik, ulama-ulama menjelaskan. Yang pertama sekali, untuk orang kafir, nampak tak boleh kita mendoakan mereka ini selamat, istimewa lagi di akhirat nanti. Sebab itulah bila datang Yahudi, Nabi kata kepadamu, iza sallamal bani Israil alaikum, bila memberi salam atas kamu orang Yahudi, nampak, faqulu alaihim alaikum, kata balik kepada mereka alaikum. Ulama-ulama kata tak boleh kata wa alaikum salam. Mana nak minta selamat kepada orang kafir tak boleh. Jadi nak minta benda hak lain pada tu. Orang kafir tu sakit, rebah pokok mutang, berbok jatuh, patah kaki jiran kita hak kafir. Kita berdoa kepada Allah supaya sembuh kaki dia patah, haram ke tak? Ulama kata tak haram. Boleh. Yang tak bolehnya perkara yang berkait dengan maksiat. Sama macam kita beri derma pada orang kafir. Orang tanya ulama, kita orang kafir mai kutip derma, orang Hindu, dia nak buat rumah anak yatim, anak Hindu, boleh derma tak? Ulama kata boleh derma, kerana anak yatim tidak salah. Dah boleh pahala tak derma ke orang Hindu nak buat rumah anak yatim? Boleh pahala. Cuma pahala kepada anak yatim orang Islam lebih banyak. Tapi kalau dia nak buat kedai judi, tak boleh. Dia nak buat benda maksiat, tak boleh. Nampak? Jadi kalau kita mendoakan supaya orang kafir yang mewakili Malaysia, contohnya badminton, supaya dia menang badminton ni, jawabnya kalau inti parti doa tu sendiri memang tidak haram. Kerana menang badminton itu haram tak? Sisi Islam tak haram, cuma tak comel doa gitu. Tak comel. Nak kata haram kita tak berani nak kata haram. Kerana ulama kata nak doa hak haram ni doa benda yang maksiat. Dah kalau dia main badminton tu menang, haram ke tak? Tak haram. Maka tidak haram attack doa seperti itu. Faham? Cuma kita nak doa tak apa comel. Sampai bersungguh sangat dah, main-main dah. Ada makna ada rezeki menang dah. Tak ada rezeki kalah dah. Jadi kalau nak doa yang moleknya supaya atlet-atlet kita itu diberi hidayah kepada Allah. Supaya dalam melaksanakan sokan mereka ini tunduk pada peraturan Allah. Batu ada seorang pelari yang pakai tudung Olimpik sebelum ni, dia menang pingat emas. Bukan Malaysia dah, dia pakai tudung boleh menang pingat emas. Lomba renang pun pakai luar panjang, dia boleh menang. Tapi kita pakai spender saja kalah. Bukan kata pingat gangsa, tepat ke 10 pun tak dapat. Pasal seorang dalam kecil sangat. Nampak? Jadi nak doa semata-mata menang sokan sebenarnya tidak lagi haram.
Cuma moleknya kita doa benda lain lah. Untuk kesejahteraan rakyat Malaysia, hak tu lebih baik. Wallahu a'lam. Dalam ceramah Ustaz di YouTube ada menyatakan bahawa Ahlul Bait adalah Syiah. Di dalam ceramah Ustaz di YouTube, penanya-penanya ini ada menyatakan Ahlul Bait adalah Syiah. Adakah yang dimaksudkan Ustaz seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat 30? Saya dia kata, saya kata dalam satu ceramah dalam YouTube, Ahlul Bait tu maknanya Syiah. Jadi kalau ada kita kata gitu, rasa-rasa tak ada kata gitu. Belum pernah lagi kita kata Ahli Bait ni makna Syiah. Ahlul Bait ni maknanya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Syiah ini bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait bukan Syiah, tetapi Syiah ini mengasihi Ahlul Bait seperti juga kita mengasihi Ahlul Bait. Cuma beza kita dengan Syiah, kita juga menerima yang bukan Ahlul Bait, seperti sahabat-sahabat yang bukan keluarga Rasulullah. Tetapi Syiah menolak yang bukan Ahlul Bait, sehingga dicaci maki, walaupun dia sahabat Nabi tapi bukan daripada rumah Rasulullah, maka ditolak. Sehingga dikatakan Abu Bakar dan Umar adalah Tuhan Lata wal Uzza. Sayyidina Abu Bakar dan Umar adalah berhala tok pekong 2 ekor yang ada di Mekah. Itu Syiah. Jadi Syiah ada kaitan dengan Ahlul Bait, dan Syiah bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait bukan Syiah. Kita tidak ada sebut Ahlul Bait maknanya Syiah. Yang kita sebut ada kaitan Syiah dalam kasih sayang mereka melampau kepada Ahlul Bait. Bezanya ulama kata, kita juga wajib kena sayang keluarga Rasulullah. Dah sama tak kita dengan Syiah? Boleh kita kata kita Syiah? Syiah sayang Ahlul Bait. Kita sayang tak? Sayang juga tak? Dah kalau kita sayang Ahlul Bait, kita Syiah tak? Tak. Yang membezakan kita dengan Syiah, kita juga sayang kepada yang bukan Ahlul Bait, sahabat-sahabat Nabi yang luar daripada anak beranak Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, nampak, radhiyallahu anhuma. Jadi ada pembetulan di situ. Kita tak pernah kata maknanya Ahlul Bait itu Syiah, cuma kita kata ada kaitan dalam satu akidah Syiah melampau-lampau sangat dengan Ahlul Bait. Kita wajib sayang kepada Sayyidina Ali. Kerana apa? Kerana dia sahabat Nabi. Kalau Sayyidina Ali bukan sahabat, dia hanya Haji Ali kontraktor, kita tak wajib sayang. Yang kita wajib sayang Sayyidina Ali pasal dia sahabat Nabi. Faham? Bukan kerana dia puja oleh Syiah. Tetapi Syiah sudah melampau, sudah lukis gambar Sayyidina Ali. Dan disebut dalam suatu buku Syiah, sepatutnya wahyu turun pada Sayyidina Ali, tetapi tersilap Jibril beri pada Nabi Muhammad. Ini yang panggil melampau, ni yang membezakan. Nampak? Jadi kita sayang pada Sayyidina Ali, kita musuh tak Sayyidina Ali? Tak, kita sayang. Dan bila kita sayang Sayyidina Ali, kita Syiah tak? Bukan. Nampak? Bukan. Sama macam menunggang kuda. Orang Rom tunggang kuda. Orang India naik kuda tak? Cerita Kobo. Dayak orang India naik kuda ke naik kambing? Naik kuda. Rasulullah naik kuda tak? Jadi ada orang kata bukan sunnah Nabi. Pasal apa? Pasal orang sebelum Nabi naik kuda tu. Ulama jawab, tak kira orang sebelum tu buat apa yang Nabi buat, tapi kalau Nabi suka benda tu, itu adalah sunnah. Wallahu a'lam. InsyaAllah ada soalan okey, kita pilih soalan-soalan yang apakah hukum mengumpat kepada orang kafir? Sama ada kafir sini ataupun kafir habis? Terima kasih. Soalan ni cepuk emas. Hukum mengumpat kepada orang kafir. Kita pernah jawab, tapi orang pertikar balik. Batu kena ingat molek, bila kita jawab bukan pandangan kita. Bila kita jawab bukan fatwa kita. Kita bukan mufti. Dan kita tak boleh beri pendapat, kita bukan fuqaha. Kita tidak ada kau, kita bukan mujtahid. Cuma kita nakal daripada kitab-kitab Arab. Untuk orang awam, untuk orang muda geng kita.
Anak-anak muda kita nak pergi cari kitab kedai Jaafar Rawah, payah. Nampak? Kalau kita tolong beli kedai Jaafar Rawah 20 hutih kitab, kita pergi kedai, dia baca tak? Tak baca juga. Jadi kitalah tugas-tugas para ustaz ni, ambil kitab-kitab, baca, faham dan sampaikan pada masyarakat. Bukan pandangan sendiri. Kalau pandangan sendiri, satu hukum 10 ustaz, 10 hukum keluar. Faham? Dia pertikai. Kita beri pandangan. Kalau fiqh banyak kan dalam mazhab Syafi'i dia pertikai. Baik. Ta'rif mengumpat ini disebut di dalam hadis, zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut akan hal saudara kamu bima dengan perkara-perkara yang yakrah, yang dia benci. Jadi ada ulama mengatakan bahawasanya mengumpat yang dikira mengumpat adalah kepada orang Islam sahaja. Dalil daripada hadis ini, Nabi kata zikruka akhaka, kamu menyebut akan keburukan saudaramu sendiri. Saudara sini akhaka fiddin, maknanya kamu mengumpat orang yang seagama dengan kamu. Daripada inilah maka sebahagian ulama memfatwakan bahawasanya mengumpat itu hanyalah kepada orang Islam. Adapun yang bukan Islam tidak dikatakan mengumpat, tetapi menceritakan hal keburukan dia. Cerita buruk orang panggil. Dia cerita hal buruk orang kafir, maka tidak dikira mengumpat. Dah dipanggil ni, dipanggil mencerita keburukan seorang kafir. Tapi kalau sama saudara, masuk dalam hadis mengumpat. Kerana makna mengumpat ialah zikruka, kamu duk cerita akhaka akan saudara kamu seagama. Faham tak? Jadi bukan fatwa kita. Kalau kita duk jawab 10 tahun dah, iaitu haram mengumpat ini hanyalah kepada sesama mukmin. Nampak kan, ini yang disebut oleh ulama-ulama yang faham akan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Okey, soalan yang kedua. Perempuan datang di rumah ini dan dia kata bagaimana cara mendapatkan jalan 10 ke akhir Ramadan. Orang puang 10 terakhir ni dia nak beribadat, nak cari pahala lebih, nak dapat bonus. Tiba-tiba mari haid pula. Kejut ke budak main ngecung bola belepung tu haid. Sudah dah lah, nak mayang dak dia dah lah, ruginya pahala. Jawabnya dapat juga. Kita nak pergi surau malam ni, nak pergi sembahyang Jumaat, pergi sama. Tiba-tiba malam ni tayar bocor, tak boleh pergi. Ulama kata dia dapat, walaupun dia semayang seorang di rumah, tapi dia dari nak pergi kerana tayar bocor, sama-sama dia pergi, dia dapat pahala 27 macam malam-malam lain juga, kerana dia telah dihalangi oleh uzur syar'i. Nampak tak? Allah beri kepada dia. Sebab tu bila kita lazim satu-satu benda menjadi wirid kita uzur tak boleh buat, dapat pahala sama. Orang yang semayang dia malang sokmo, tiba-tiba malam tu dia keletisan, tak kejut, sebelah pagi esok dia qadha balik, sama macam buat pada tengah malam, kerana keuzuran. Faham? Maka orang puang dia tidak semayang, dia tidak dapat qiyamul lail kerana benda. Kalau kerana Allah, maka dia dapat pahala. Nampak? Macam puasa, orang puan dok puasa, dok semayang. Bila dia dok semayang, dapat pahala tak? Ulama jawab dapat. Dengan syarat dia dok semayang kerana Allah. Sebab tu kita diajar dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya semayang aku, segala ibadat, hidup mati, semua lillahi rabbil alamin. Jadi kalau kerana Allah, dapat pahala. Walaupun kita tinggal benda, tinggal semayang. Kerana tinggal semayang orang yang haid ni, dia tinggal ni perintah tak? Perintah agama tak? Nabi kata fada'is salah, bagi yang tidak haid aqimis salah, dirikan semayang. Dalam usul fiqh dipanggil tolak fi'li. Dah kalau haid pula fada'is salah, suruh tak tu?
fi'il amal fada'i. Nak suruh apa? Tolak tarki dia panggil. Suruh tinggal. Siapa suruh? Syarak suruh. Jadi dia tak semayang, agama suruh tinggal. Maka dia taat perintah agama kerana haid, dia pun tak boleh nak semayang. Ada pahala tak? Dapat pahala tak? Dapat pahala. Waktu imam paling penting. Bila berimam, buat dapat pahala, tak buat dapat pahala. Kita ni duduk saja. Orang tanya Imam Ibn Salah rahimahullah ta'ala, kita duduk saja malam-malam tawakah, tak pergi minum arak, tak pergi main judi, boleh pahala tak? Boleh pahala atas dasar keimanan kita. Sebab apa? Kerana Allah. Maka orang yang tak semayang kerana datang haid, perintah meninggalkan semayang bila haid ni perintah kerajaan Allah atau kerajaan Malaysia? Kerajaan Allah tak? Maka bila Allah yang suruh tak semayang, dia pun tak semayang, dapat pahala tak? Kerana di situ ada ketaatan. Nampak? Itu indahnya Islam, utuhnya Islam. Nah, sehingga kata Imam Nawawi, semua orang Islam wali belaka. Walau kana fasika, walaupun dia fasik. Ketah nama ekor segembok adalah kotek. Tapi Islam wali kecil. Nampak? Bukan kata tak pergi panggil wali pula. Kan esok pergi ke dalam ekor tu wali lah ke tu, wali lah ke tu. Jangan kata gitu. Maksud nak khabar mulianya orang Islam ini walaupun fasik. Sehingga Imam Nawawi kata wali juga, wali sore, kerana ada syahadah dalam hati dia. Bakal luar pendek je, rambut belang. Tadi kita tengok Bira Sungai ada 3-4 orang duk tunggu buka puasa. Nyanda darah tunggu buka puasa. Petang tadi kita tengok keadaan ada 4 orang budak. Waktu rambut cacang belaka. Waktu rambut kuning, macam nyapu lidi rambut. Nyewak gua ada jadi rambut gitu. Tapi puasa. Puasa juga. Jadi dalam 4 rambut tu dia tak erti lagi. Tapi bab puasa pasal kita tengok muka pucat kesi, tak makan tak minum. Jadi ingatlah indahnya Islam. Kita tak buat boleh pahala dengan syarat kita tak buat kerana Allah. Jadi bini kita tak semayang malam ni, dia period tu tak boleh semayang, bukan dia patuh kerajaan negeri, tadi dia patuh kerajaan Allah. Allah yang larang dia semayang. Maka bila kita taat, tetap dapat pahala walaupun sedikit, tak usah bimbang. Dia kata dia nak sama. Sikit pahala taat je, tak semayang tak sama dengan orang yang boleh semayang, boleh baca Quran, boleh selawat dan sebagainya. Jawabnya, walaupun sedikit, ingat baik. Tapi siapa yang bayar? Allah yang bayar. Allah ni maha kaya ke sederhana kaya? Maha kaya. Sebab tu kita tengok company besar, kerajaan yang kaya-kaya, tukang sapu di Sweden, di negara Skandinavia, Sweden, Finland, Norway, tukang sapu siapa pandai orang lah, dapat $4,000 euro. Faham? €4,000. PT kita dalam 12,000 gaji tukang sapu. Nampak? Allah, kalau tukang sapu gaji 12,000, mari minta anak dara kita menerak mak beri. Tak? Kerja dua ada bang, nak minta anak kita kerja nyapu sapu macam nyapu sapu. Tepik maknanya, dah 12,000 Faham tak? Pasal apa dia boleh beri sampai 12,000 sebulan? Tukang sapu-sapu, suak khabar beri, hospital beri, TV beri. Nampak? Hak cek lah, nak besar beli diri. Pasal kerajaan tu kaya, pitih banyak, rakyat tak ramai. Maka Allah kaya lagi. Bila Allah sangat kaya, kalau pahala sikit daripada Allah, orang itu sudah kaya daripada dunia. Batu orang yang paling miskin masuk syurga kerana dia pahala paling sedikit di dalam ramai-ramai manusia. Nabi cerita dalam hadis, dia paling sikit sekali pahala. Maka Allah beri di akhirat kaki tanah seluas Yaman sampai ke Syria. Nampak? Dan 70 orang bini 70 bini dapat. Kita sini siapa dia? Jutawan dalam Kelantan ada 7 bini. Ada? Tak ada. Pak pun payah. Kau kaya kau takut bini. Hak kita dengar bini pak posmen, ketua pengarah pejabat bini. Tak berani dia. Ketua polis, kita jumpa ketua polis negeri. Dia kata kita tanya isteri berapa, Datuk? Isteri seorang, Ustaz. Padahal dia ada pistol dah. Nampak dah?
Nampak? Neh, tapi dah Allah kaya bab tu dalam bab pahala jangan nampak sikit. Kerana yang bayar pahala bukan kerajaan dunia. Yang bayar Allah yang Maha Kaya. Bila dia bayar pakai banyak selalulah. Walaupun subhanallah duduk saja atas diranggang atas wakaf. Subhanallah. Nabi sebut dah subhanallah tamlaul mizan, sepenuh neraca pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Okey, soalan yang terakhir saya nanya kepada mana. Dia kata kalau macam soalan dia tak fikir memang. Aku dia tak fikir dia macam mana. Dia kata apa hukum suami jika bini dia tak ingin. Ni kau mau macam apa bini? Ada. Baik, soalan tentang tolak isteri, tentang cerai bini. Mega jatuh gedok. Kemarin 2-3 hari lepas dah seorang perempuan dia mari jumpa kita lah di tempat awang lah. Nak jumpa sangat kita pergi lah. Jadi suami dia ni bila kahwin ke dia, mak tak suka. Bila mak tak suka, mak tak beri, nak suruh cerai. Suruh cerai, tapi dia tak cerai. Cuma dia ikut mak dia, tak pergi tidur rumah bini dia. Dia duduk rumah mak dia. Dan tak beri duit. Nampak? Ada juga suami lagu ni. Duit tak beri dan tidak cerai. Tetapi dia nak ke puang tu. Ada hari dia nak, dia pergi. Dia sewa bilik hotel resort, dia suruh bini dia mari. Ni nak khabar jahatnya orang lelaki. Dah tak tunang nafkah. Dia buat macam ke perempuan simpanan bini dia sendiri. Mak punya pasal. Kalau cerita ragang ni macam-macam cerita. Puang ni pula jenis tak dengar orang duk mengajar wawai tengok tali bising drama. Kau jadi bodoh pakai mampu. Jadi orang khabar jabat agama ada dah. Mahkamah syariah ada dah. Pergilah jumpa. Busi borang cerita nak minta diceraikan oleh suami. Suami tak mau cerai juga, mahkamah syariah boleh cerai. Siang ke dia. Pitih suami minta. Dia duit banyak beri ke suami. Suami tak layan ke dia. Nak pergi dia kata takut dia ke mak. Ni benda-benda ni berlaku, sebab itulah rajak. Ada pejabat agama, ada jabat qadi, ada mahkamah syariah, ada ustaz-ustaz ramai dah. Tapi oleh ramanya perempuan-perempuan kaum isteri ni tak tahu menahu, duduk rumah ni zalimi oleh suami dalam keadaan tak tahu benda. Bertahun-tahun. Baik. Talak isteri dalam ngiga dia kata. Dalam mimpi nya cerai isteri. Maka syarat-syarat talak di antaranya talik, orang yang mentolak. Kenapa mutalik? Orang yang tukang tolak. Yang tukang tolak tu yang pertama sekali dia kena balik. Kalau tak balik, maka tak jatuh tolak. Dan mana tak balik nak tolak kau ni, tak faham ber, tak kaji dengar, boleh budak-budak nikah. Dalam Islam boleh. Yang tak boleh jimak. Nampak? Jimak tak boleh, nikah boleh. Contohnya pengantin laki-laki umur setahun, pengantin perempuan 6 bulan. Orang mari dah mana pengantin tu dalam buah duk ayung. Dengan syarat iaitulah pengantin perempuan itu walinya wali mujibir. Ayah dengar tak ki. Ini pandangan sebahagian ulama. Kita bukan nak cerita pak mazhab. Tetapi kalau kita kahwin bini kita kecek lagi, dak balik lagi, dak boleh jimak. Tu kaedah dia. Faham? Tak boleh jimak. Bila dia balik seperti keluar haid baru boleh jimak, atau dak keluar haid dah 15 tahun baru boleh jimak. Kahwin budak kecek boleh. Mana tahu jodoh kita tak? Kita kenang ke budak umur 4 tahun. Nampak? Sah nikah. Tapi tak boleh ngata lah, tak boleh nyambut natu lah. Nikah saja lah. Ulama buat cerita. Kalau kita bawa anak atas dukung, pergi kat orang Maidang petang-petang. Anak puang lah. Siapa kat kawan kita 2 orang duduk Maidang, kawan kita duduk Maidang pun kata, mu ada juga anak cek anak darah kalau gitu. Win nikah ke hamba lah. Kita berjawab ambil lah jadi binimu. Hukumnya sah dah nikah kalau ada 2 orang saksi. Betul tak? Walaupun budak kecil lagi sah nikah. Dah boleh kita ambil wali rumah kita, bini kita? Tak boleh. Jadi binimu saja je sah nikah. Tak boleh buat wali.
Ngata bila? Kena balik. Baik, bila pernikahan yang belum lagi balik, maka suami tidak boleh menceraikan isterinya, melainkan daripada arahan mahkamah syariah tu saja. Yang pertama, dia kena balik. Yang kedua, dia kena berakal. Nampak? Dalam nak menceraikan isterinya. Dalam nak akad nikah sah, kalau tak ada akal. Faham? Tapi nak cerai kena berakal. Nak nikah tak syarat berakal. Sebab tu dia nak berakal, saksi dan juru nikah. Faham? Sebab tu orang gila sah tak nikah? Orang gila. So, pengantin puang gila, pengantin lelaki gila. Dah orang kata tak sah nikah, juru nikah gila. Hak tu tak sah. Faham tak? Saksi gila, tak sah nikah. Pengantin gila, sah nikah. Kerana dimaafkan pada syarak, kerana mereka juga nak duduk sebagai sepasang suami isteri. Faham? Jadi juru nikah tanya, mana pengantin puang tu? Nusuklah payang. Jawab apa gitu? Gila. Oh, gila. Dan pengantin lelaki tu gerak-gerak mana tu? Masuk watika. Faham tak? Lanyang mongil pengantin lelaki. Dah sebut lagi gila, sah nikah. Jadi kalau dalam keadaan tidak siomang, tidak sah menjatuhkan talak, sebagaimana tidak sah mengucapkan kalimah kufur di dalam tidur. Orang tengah tidur cerai bini tak jatuh. Siapa dia lagi yang cerai bini tak jatuh? Tok guru mengajar tak jatuh tak? Ustaz-ustaz mengajar, dia makam taklim dia panggil. Kalau ustaz mengajar jatuh, memang ustaz tak baca bab talak. Siapa bab talak kita lakah dah. Pasal kalau saya buat contoh, jatuh bab talak bini saya. Faham tak? Jadi tak jatuh. Ustaz kata, contoh cerai yang jatuh, aku cerai isteriku dengan satu talak. Oh, kemarin ngajar dah dinung. Di apa benda ni, di wakar cik jatuh dah sekali ustaz. Malah ni ngajar pula orang Keriang, 2 talak dah jatuh. Nyaknya ke ustaz. Jawabnya ustaz tok guru ni tak jatuh talak. Dah dia ngigar tak ustaz? Dok, nampak? Tapi kosak mengajar. Maka hak tengah mengigar tidak sah menjatuhkan talak, tidak sah wakaf, tidak sah tasarruf jual beli, tidak sah maknanya kita nak wasiat dan sebagainya. Bahkan tak dang lagi maknanya tidur, baru sakit nazak, orang nazak pun sudah tidak sah. Melapaskan akan cerai dan segala perkataan-perkataan yang memberi iktiraf pada syarak, pada memutuskan hukum atau memutuskan milik. Nampak? Jadi natijah daripada jawapan ini, dalam tidur tidak diambil kira. Kerana orang tidur, dia tidak berkata dengan perkara yang disedar. Selagi kita nak khabar dalam marah. Dalam marah, ramai orang kata tak jatuh tolak. Nak betul, dalam marah jatuh tolak. Faham? Ada ramai orang khabar, kalau dia nak marah, dalam marah tak jatuh tolak. Dia nak marah kat bini, aku cerai mu. Nampak? Ada orang khabar tak jatuh. Jawabnya jatuh. Sebab tak ada orang yang tak marah masa cerai bini. Tak ada orang masa nak cerai bini tu masa tak marah, masa tengah kasih sayang. Dia tanya yang mai kejap benda. Ni dah ni anniversary perkahwinan kita yang ke-14. Nak awak pun tak pernah deraka kepada saya pun sayang kepada awak. Tak, kita pun duduk aman damai, jadi saya cerailah awak satu talak. Faham tak? Ada tak suami gitu? Kalau ada kena cek air kecing. Kalau dok main pay kuda, gila babi. Nampak tak? Memang orang cerai isteri dalam keadaan marah. Maka itulah jatuh talak. Faham tak? Tak ada orang tak marah. Mesti orang tengah marah. Kalau dok marah, dok pergi ambil wuduk ke dia dah cerai tak? Dok dah lah. Jadi nak betul balik. Dalam ngigar, dok jatuh. Dalam marah itu jatuh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang betul daripada Allah, yang salah daripada kita semua. Kemudian majlis akan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Al-Haidus di atas penerangan ini yang saya kira begitu besar. Dan dalam majlis ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang bersama menunggu saya akhir rencangan malam ini. Tuan, saya selaku moderator